Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, hari ini kita masih boleh teruskan untuk kita lanjutkan lagi perbincangan tadabbur kita dalam surah Al-Muddathir. Hari ini hari Selasa 21 Safar 1443 Hijriah bersamaan 28 September 2021 Masihi. Jadi hari ini kita nak sambung untuk ayat berikutnya berhubung dengan kisah seorang lelaki musyrik yang disebut namanya Al-Walid Ibnul Mughirah. Jadi kita baca dulu ayatnya, itu bermula ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Itu kita ambil setakat tu ya. Jadi ayat ni pendek-pendek, jadi jalan cerita tu tidaklah panjang sangat, cuma dia banyak ayatnya banyak sebab ayatnya pendek-pendek. Zarni wa man khalaqtu wahida. Dan biarkanlah kepada aku, serahkan kepada aku orang yang aku ciptakan dia asalnya adalah seorang diri sahaja. Asalnya dia ni tidak ada harta, tidak ada anak. Kemudian aku jadikan baginya malan mamduda. Ada baginya harta yang sangat banyaklah, harta yang melimpah ruah. Asalnya tak ada apa-apa, kemudian Allah Ta'ala berikan kepada orang tu malam mamduda, harta kekayaan yang banyak. Kemudian dia juga memiliki bani nasyuhuda, anak-anak yang turut bersama dengannya. Syuhud menjadi saksi. Saksi maknanya yang sentiasa mengiringinya, yang sentiasa bersama dengannya. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku lapangkan untuknya rezeki dengan seluas-luasnya, dengan semudah-mudahnya. Summa, kemudian yatma'u an azid, dia merasa tamak untuk aku tambahkan lagi kepadanya. Itulah sifat buruk manusia, dah diberi harta yang sangat banyak dah. Banyak benar dah harta, tapi masih ada perasaan tamak untuk ditambah lagi. Kalla, sekali-kali tidak begitu. Innahu kana li ayatina anida, sesungguhnya dia bersikap menentang ayat-ayat kami. Ini sikap buruk yang menyebabkan akhirnya Al-Walid Ibnul Mughirah ni mati dalam kekafiran sebab dia menentang ayat-ayat Al-Quran.
Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan membebankan dia dengan pendakian yang memayahkan. Ada tafsir sebut sa'uda ni suatu bukit dalam neraka jahanam yang orang ni kena daki tetapi payahlah. Sa'urhiquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan olehnya. Sebab dia pun boleh berfikir juga, tapi berfikir untuk kejahatan dia lah. Maka fakutila. Fakutila mana binasa lah. Fakutila ni asalnya makna maka dibunuhlah ni. Ini suatu kalimah dalam bentuk mendoakan kebinasaan. Maka binasalah dia hendaknya bagaimana dia berani mereka-reka demikian, menentukan demikian. Dia fikir untuk buat kejahatan lalu dia menetapkan begini-begini keadaannya. Kemudian diulang lagi summakutil kaifa qaddar. Kemudian bagaimana mungkin kemudian dia binasalah dia, bagaimana mungkin dia boleh menentukan begitu. Dalam satu mushaf oleh Syekh Muhammad Khalil Husari, dia rasa rakaman terakhir sebelum dia meninggal, dia baca sini dia banyak wakaf. Innahu fakkara wa qaddar fakutil, ada wakaf. Kaifa qaddar summa kutil kaifa qaddar. Jadi agak ganjil sedikit bacaan begitu sebab kita jangan dengar mana-mana qari yang baca begitu. Tapi ada sebab kenapa Syekh Muhammad Khalil Husari dalam rakaman terakhir dia baca dengan riwayat Hafaz Tariqah Jazari dengan kalau cari dalam tu dia panggil Sautul Qahirah, tasjil Sautul Qahirah, dibaca thumma kutil. Baik. Kita nak pergi kepada penceritaan tentang Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Jadi sebelum kita masuk kepada ayat ni, siapa dia? Kena-kena dia punya biodata dia ni. Ada sedikit pencarian kalau kita buat pencarian dalam Wikipedia. Ni satu pencarian yang lebih besar lah. Tulis dia Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Kita akan jumpa beberapa info berkenaan dengannya. Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Ini dalam bahasa Melayu, ni bahasa Inggeris. Dia kena ada dalam bahasa Arab. Ada punya ada dia punya terjemahan. Ada bawah terjemahan bahasa Melayu pun ada juga. Al-Walid Ibn Al-Mughirah ni dia sebenarnya bapa kepada Khalid Al-Walid. Dia dua orang anak dia yang, adalah beberapa orang anak dia yang masuk Islam. Antaranya yang saya sempat catat ialah seperti anak dia seperti Al-Walid Ibn Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Tengok tentang keluarga dia. Di antara anak dia adalah Hisham bin Al-Walid, Al-Walid Ibn Al-Walid. Dia ada seorang anak yang sama dengan nama dia, Walid juga, Al-Walid bin Al-Walid. Kemudian Ammarah Ibn Al-Walid. Kemudian Najiyah binti Al-Walid, ada anak perempuan. Hisham bin Al-Walid. Tapi yang masyhurnya Khalid bin Al-Walid, Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ini yang masuk Islam tahun 7 Hijrah. Dan seorang yang dikenali hebat dalam peperangan. Khalid Al-Walid ini anak kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Jadi adalah 2-3 orang anak dia masuk Islam. Hisham bin Al-Walid, dia masuk Islam tahun 4 Hijrah. Hisham, ada tak Hisham situ? Ada, nombor 2 tu Hisham Ibn Al-Walid. Aslama sana arba'ah minal hijrah. Tahun 4 Hijrah masuk Islam. Khalid Al-Walid dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. Tahun yang sama dengan dengan Abu Hurairah. Kemudian Al-Walid Ibn Al-Walid bin Al-Mughirah. Ni tak dijumpai dia punya maklumat bila dia masuk Islam. Tapi yang menariknya tentang Khalid Ibn Al-Walid lah. Sebab dia seorang yang hebat dalam medan peperangan. Rupanya dia ada
watak keperwiraan dan keberanian yang ada pada bapa dia Al-Walid Ibn Al-Walid ada pada anak dia Khalid Al-Walid. Ada sejarah dia masuk Islam tahun 7 Hijrah bersama dengan Abu Hurairah dan juga siapa lagi yang lain? Amru bin Al-As. Amru bin Al-As tahun 7 Hijrah, Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijrah, Khalid Ibn Al-Walid pun tahun 7 Hijrah. Baik, kembali kepada kisah Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka Allah Ta'ala beritahu di sini, "Zarni, kamu biarkan kepada aku orang yang aku ciptakan dia dulu pun wahidah, seorang-seorang, tak ada siapa pun." Maksudnya dia tak ada memiliki apa-apa kecuali dirinya. Jadi perkataan wahidan di sini untuk kita tadabbur ialah sesiapa sahaja kita yang lahir ke dunia, asalnya kita ni adalah wahid dan seorang diri. Maksud seorang diri ialah kita tak memiliki apa-apa. Kita semenjak kita lahir, mak ayah kita jaga, ibu bapa kita jaga, kita bergantung hidup kepadanya. Dia yang beri makan, minum, pakaian semua. Kita tak ada apa-apa. Setelah kita menikah dewasa, bila-bila kita dah boleh berdikari, boleh bekerja sendiri, kita dah berumah tangga, maka Allah Ta'ala jadikan untuk kita rezeki. Dengan rezeki hasil kita berusaha bekerja, Allah Ta'ala bagi rezeki. Dengan rezeki itu kita dapat cari pasangan, berkahwin, lalu kita memiliki anak. Asalnya kita ni wahid dan seorang diri. Adapun ibu bapa, lama-kelamaan mereka akan meninggal. Adik-beradik kita pun akan bawa diri masing-masing. Mereka pun ada kehidupan mereka, ada keluarga mereka. Jadi setelah kita menikah dewasa, katakanlah seseorang yang mungkin dia tidak berumah tangga, tak ada jodoh. Contoh, saya tak tuju pada sesiapa, contohnya. Tapi sampai satu masa mak ayah dah meninggal, adik-beradik masing-masing dah berumah tangga, tinggal seorang-seorang dia. Orang Kelantan kata duk cokoh sore-sore, tak ada siapa-siapa. Duk cokoh sore-sore sebab dia tak berkahwin, isteri tak ada, anak tak ada. Itu wahidan. Itu mana wahidan. Maka salah satu nikmat Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita ialah Allah Ta'ala ciptakan kita hidup berpasangan. Maknanya kita lagi tidak hidup wahidan, seorang-seorang diri. Sebab tidak selama-lamanya kita boleh bergantung hidup kepada mak ayah kita. Berapa? Biasanya generasi muda sekarang ni umur mungkin 23, 24, 25 dah berumah tangga. Kalau yang perempuan mungkin lebih awal. Jadi kita hidup bersama dengan mak ayah kita sekitar 20 tahun lebih. Bakinya, seseorang tu akan hidup dengan pasangan dia, dengan keluarga dia sendiri dan anak-anak dia. Asalnya dia adalah wahid dan seorang diri. Baik, kita lihat ayat ni. Ayat dalam surah An-Nahl. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Ayat ni surah An-Nahl, muka surah 274. 274 ayat 72, bawah sekali. 274. Bawah sekali muka suratnya. Sebab kita nak hayati kalimah wahidan tadi. Wallahu ja'ala lakum, Allah Ta'ala jadikan untuk kamu dari diri kamu sendiri, mana dari jenis manusia juga adanya azwaj dan pasangan-pasangan. Si suami, si lelaki ada isteri untuknya dan yang perempuan ada suami untuknya, berpasangan. Dan hasil daripada hidup berpasangan itu wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah Ta'ala jadikan untuk kamu daripada pasangan kamu itu lahirnya anak-anak dan cucu cici. Hafadah, cucu-cucu, cici, yang seterusnya lah. Mana keluarga tu asalnya seorang. Kemudian ada pasangan, kemudian lahirnya anak, adanya cucu, keluarga tu berkembang. Bukan setakat itu, warazaqakum minat thayyibat. Allah Ta'ala berikan kepada kamu rezeki daripada benda-benda yang baik. Ini satu kemuliaan untuk manusia. Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki daripada jenis makanan yang baik-baik. Hatta kita beli ikan di pasar pun kita tak makan mentah-mentah, kita masak dulu. Berbeza dengan kucing kita yang mentah boleh makan. Sebab dia bukan manusia. Kita manusia ni Allah Ta'ala berikan kepada kita suatu kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat. Atas sebab kemuliaan anak Adam, manusia, maka diberikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Maka Allah Ta'ala bertanya, atas nikmat ini afabil batil yu'minun,
Adakah dengan perkara yang batil itu kamu beriman? Batil ni yang salah lah. Merujuk kepada perbuatan menyembah berhala. Adakah kamu percaya kepada perbuatan itu dan kamu kufur, engkar dengan nikmat Allah? Maksud nikmat di sini, nikmat Allah Ta'ala jadikan kita hidup, berkeluarga dan ada rezeki. Jadi kembali kepada kisah Al-Walid ibn al-Mughirah. Asalnya wahidan, seorangnya. Dia ni seorangnya. Kita pun begitu juga. Asalnya kita ni adalah berkeseorangan. Kalau bukan Allah yang mengurniakan kepada kita harta benda, ada isteri, ada pasangan, ada anak-anak, maka kita tidak memiliki apa-apa dalam hidup. Kita adalah kita. Jadi tidak salah kita meminta harta, sebab itu fadlun min Allah, kurniaan daripada Allah. Tidak salah kalau seseorang tu berdoa supaya diberikan untuknya pasangan, sebab itu pun daripada Allah yang mengurniakan. Tidak salah seseorang tu memohon supaya diberikan rezeki dalam bentuk cahaya mata, lahirnya anak, sebab itu juga daripada Allah. Justru itulah bila Nabi Zakaria umurnya semakin meningkat dewasa, semakin tua, tapi dia masih tidak ada anak. Lalu dia berdoa, wahai Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan aku fardan, seorang diri. Fardan juga maknanya wahidan. Doa tu ada dalam surah Al-Anbiya. Inilah kadang-kadang kalau kita lihat ada setengah orang yang mungkin dia tidak berkeluarga, maka bila dah adik-beradik pun dah tak ada, dia pun tak ada siapa-siapa, dia terpaksa menghabiskan hari tuanya mungkin di rumah, kenangan rumah orang-orang tua. Sebab dia tak ada anak, tak ada adik-beradik pun dah meninggal. Baik, kita lihat ni doanya. Wa Zakaria idh nada rabbahu. Dan ingatlah peristiwa Nabi Zakaria ketika dia merayu. Merayu ni berdoa kepada Allah Ta'ala dengan katanya, ni doa ni boleh kita amalkan atas niat masing-masing lah. Rabbi la tadharni fardan, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku seorang diri. Fardan, wahidan, seorang diri, tak ada siapa-siapa. Dengan tidak meninggalkan zuriat. Anak tak ada, cucu jauh sekali dah tak ada anak, tak adalah cucu. Padahal Nabi Zakaria ada isteri, cuma isteri dia mandul. Isteri dia mandul dan dia pula sudah sangat tua. Wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baik yang mewaris. Yang mewaris mana yang memberikan apa-apa yang engkau hendak rezekikan kepada hamba-Mu. Lalu fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan untuknya cahaya mata yang bernama Yahya, dan kami perelokkan keadaan isterinya. Dalam tafsiran ayat ini dia ada dua maksud isterinya, kerana isterinya yang mandul itu akhirnya dapat melahirkan anak. Ini sesuatu yang sangat luar biasa lah. Macam mana seorang wanita yang asalnya mandul, akim, tak boleh melahirkan anak, dengan sebab doa, akhirnya Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi Zakaria yang tak boleh beranak, tak boleh melahirkan anak, boleh beranak. Juga disebut dalam tafsir, asalnya isteri dia ni orang yang agak tidak baik akhlaknya, perangainya, akhirnya menjadi lebih baik akhlaknya. Jadi kita boleh faham daripada kisah Nabi Zakaria dan juga kehidupan yang kita lalui, kita ni asalnya adalah seorang. Maka Allah Ta'ala mengingatkan khususnya kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, dia kena sedar asalnya dia ni seorang diri. Baik, berikutnya, wa ja'altu lahu malan mamduda, aku jadikan untuknya harta yang banyak. Ni harta ni suatu ujian yang besar. Dah banyak kali kita ulang dalam sesi tadabbur yang sebelum ni. Harta benda ni suatu ujian yang sangat besar. Janganlah kita merasa gembira dan seronok sangat kerana kita memiliki kekayaan, dan janganlah orang yang miskin dan tak ada harta pula terlalu sedih dan duka cita. Sebab harta ni suatu ujian yang sangat besar. Kalau kita nak bincang bab harta sebagai ujian, tengok lepas tu dia ada sifat tamak pula. Bukan setakat ada harta yang banyak, ada anak-anak. Itu cerita bab nikmat dunia. Malan, harta, banin, anak, ayat 14, diberi harta yang melimpah ruah, kemudian ada sifat tamak. Daripada ayat 12 sampai ayat 15, berbicara tentang ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, iaitu berupa harta dan anak pinak, serta sifat tamak. Di sini kita nak muhasabah.
satu perkara yang kita nak muhasabah diri kita masing-masing. Yang cerita Al-Walid Ibn Al-Mughirah tu dah berlalu, dia pun dah mati dah. Iaitu, adakah kita juga memiliki ketamakan? Sama ada kita harta kita sikit atau harta kita ni banyak. Banyak ni mungkin orang tu rasa, oh dia Alhamdulillah, dia termasuk dalam kalangan jutawan di Malaysia. Oh kita pun tengok, oh happy sukanya dia jutawan, pitih banyak, boleh nak pergi luar negara ke, nak makan sedap ke, bebas sebab dia pitih banyak. Tapi kena ingat, dalam dalaman kita ni, adakah kita merasa tenang hidup kita, merasa bahagia dengan harta yang kita miliki? Berapa ramai orang yang hartanya banyak di luar sana berani membuat pengakuan mereka sebenarnya tak ada ketenangan, tak ada bahagia. Jangan sangat orang yang ada harta hidupnya tenang, jangan sangat. Sebab ketenangan bukan letaknya pada harta, letaknya pada keimanan kita. Itu nombor satu. Harta tu penting, tetapi dia bukan al-miftah ar-raisi, bukannya the main key, bukan kunci utama untuk hidup dengan sukses, dengan penuh bahagia. Ianya tetap pada iman. Baik. Sifat tamak ni bahaya. Ada harta tapi masih ada ketamakan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam bab harta. Antaranya ada Nabi sebut dalam ni, dalam Sahih Bukhari, saya ambil dalam Sahih Bukhari dalam tajuk ma yuttaqa min fitnatil mal. Apa yang perlu kita jaga tentang fitnah harta benda. Itu tajuknya. Ada beberapa hadis yang hampir sama jalan cerita ni tetapi berlainan dia punya matan dia. Kita bacalah salah satunya. Lau kana libni Adam, lau kana libni Adam. Ini hadis ni sebagai tambahan kepada cerita harta dalam kisah Al-Walid Ibn Al-Mughirah untuk peringatan kita bersamalah, supaya kita sedar bahawa apa yang kita miliki ni semuanya daripada Allah, satu ujian daripadanya. Lau kana libni Adam, Adam wadiyani min malin. Wadiyani min malin. Dalam Sahih Bukhari, hadis ini daripada siapa? Daripada Ibn Abbas. Kemudian matan yang kedua Ibn Abbas juga lain sedikit matannya. Kemudian yang ketiga daripada Sahal bin Sa'ad, hampir sama juga matannya. Kemudian yang keempat daripada Anas bin Malik. Jadi banyaklah. Maknanya bila kita tengok dalam Sahih Bukhari, cerita ni saja banyak riwayat dengan matan yang sedikit berbeza. Tak jumpa ya. Lau kana libni Adam, tak ada. Lau kana libni Adam wadiyani min zahab. Ada. Lau kana libni Adam wadiyani min malin. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, sanadnya sampai kepada Ibn Abbas. Tak panjang pun sanad dia. Haddatsana Abu Asim an Ibn Juraj an Atha. Atha ni biasanya Atha bin Abi Rabah. Atha mendengarnya daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas kata, sami'tu, aku mendengar Nabi SAW yaqulu. Dalam mata ni Ibn Abbas meriwayatkan Nabi ada beritahu lau kana sini lau kana. Kalaulah bagi anak Adam itu wadian ni ada dua lembah. Lembah bukit lah, bukit. Wadian ni lembah bukit daripada harta. Dalam riwayat lain sebut zahab, emas. Harta satu bukit, katakanlah bukit. Nescaya dia ingin ada baginya salisan yang ketiga. La haula wala quwata illa billah. Harta hak dua bukit tu memang tak habis nak guna, nak makan. Memang kalau hidup 100 tahun lagi pun tak habis sebab banyak. Tetapi dia akan, hati kecilnya berasa nak lagi yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man taba. Dan tiadalah yang memenuhi rongga ni perut anak Adam itu kecuali tanah. Maksudnya bila kita mati, kita tak bawa harta tu. Harta tu ditinggalkan dan yang akan mengelilingi jasad si mati itu adalah tanah. Bila dah dikebumikan, habislah. Atas, bawah, kiri, kanan semua tanah. Wa yatubullah, dan Allah Ta'ala menerima taubat sesiapa yang bertaubat kepadanya.
Kemudian kita lihat satu lagi matan lain yang tadi ada yang di bawah tadi lau anna tadi yang tu yang syarah hadis ni dia bawa matan yang lain. Sebab hadis ni 6437 ya betul dah. Dalam Sahih Bukhari 6437, hak tadi 6436. Hak tadi 6436 dia nombor yang lain. Maknanya hadis yang sama periwayatannya lain sebab dia matan dia lain. Tapi semuanya sahih. Apa yang kita faham di sini maknanya untuk tajuk ni saja Nabi sebut berulang kali. Nabi sebut berulang kali. Sekali Nabi kata lau kana libni Adam. Ini Nabi kata lau anna libni Adam misla wadin malan. Kalaulah ada bagi anak Adam itu seumpama satu wadin, satu lembah. Seumpama maknanya banyak. Kalaulah seorang anak Adam tu harta yang banyak seperti satu lembah. Satu lembah mana satu bukit. Bukit ni bukan kecil, besar. La ahabba anna lahu ilaihi mislahu. Nescaya sukalah dia bahawa baginya untuknya seumpamanya. Sukalah bahawa baginya kepadanya diberi seumpama itu. Maknanya nak sa lagi. Buisa lagi, nak sa lagi, nak satu lagi, nak satu lagi. Jadi tak habis umur. Memang tak habis lah. Wala yamla'u aina ibni Adam. Dalam matan tadi Nabi sebut jauf. Jauf ni rongga dalaman. Di sini ain. Dan tidaklah yang memenuhi ain mata Ibnu Adam, anak Adam itu kecuali tanah. Sebab bila kita mati, mata kita, hidung kita, semualah. Kaki kita, badan kita dipenuhi dengan tanah. Akhir sekali, sama juga Nabi ingatkan, wa yatubullah ala man taba. Allah Ta'ala menerima taubat sesiapa yang bertaubat. Ini, sesiapa yang sedar sifat ketamakan itu merugikan dia, maka dia kena bertaubat dan Allah Ta'ala terima taubatnya. Kata Ibnu Abbas, itu sambungan dia tadi. Kata Ibnu Abbas, aku tidak tahu. Wala, dia tambah dia, fala adri aminal Quran huwa amla. Aku pun tak pasti adakah yang Nabi sebut tu sebagai daripada Al-Quran ataupun tidak. Tapi sebenarnya ini hadis Nabi lah, bukan Al-Quran. Dan katanya wasami itu Ibn Az-Zubair, aku mendengar anak kepada Az-Zubair itu Abdullah bin Az-Zubair pernah membacakan hadis ini di atas mimbar. Itu semasa menyampaikan khutbah. Tersebut harta. Kita ambil satu lagi emas. Ni emas ni lagi special. Bukan harta ni bukan kita kata dalam bentuk makanan ke, duit ke. Ni bentuk emas. Lau anna libni Adam wadiyan min zahab. Lau anna libni Adam, lau anna bukan lau kana. Lafaz ni. Kalaulah bagi anak Adam itu ada satu lembah daripada emas. Kita rasa benar-benar terpukul dengan hadis ni. Terpukul sebab apa? Sebab ialah kalau kita terlepas peluang lah bagi orang yang mungkin terlibat dalam pelaburan saham siapa, kalau dia terlepas beli saham yang mungkin ada prospek untuk maju masa akan datang, dia kata, oh nyesal aku tak beli, tengoklah ni. Khususnya kalau orang tino hak berhimmah ni, oh masa mah murah, nyesal aku tak beli. Lah ni harga mah naik, kalau aku jual banyak boleh. Tak perlu kita fikir bab menyesal apa tak. Rezeki Allah Ta'ala dah tentukan. Kalau ada rezeki cara tu adalah. Kalau tak ada, usah dikesali apa yang telah berlalu. Dalam hadis ni, Nabi sebut, lau kana libni Adam wadiyani. Ada dua lembah bukit daripada emas. Ni lebih mahal lagi, lebih besar lagi nilainya. Nescaya dia mahu untuknya ada tiga. Ada yang ketiga. Kalau ada baginya yang ketiga, nescaya dia mahu untuk ada baginya rabi'an yang keempat. Tak habis umur lah, ada 4 nak 5 sampai bila? Dan tidaklah yang memenuhkan mata Ibnu Adam, anak Adam itu kecuali tanah. Jadi kena beringat, jangan kita terus dibuai oleh sifat ketamakan yang tidak berkesudahan. Memang tak sudahlah. Jadi macam mana doa? Doanya kita bacalah doa ni. Supaya kita tidak ada rasa tamak. Kita cari boleh, tak salah cari harta, tapi jangan terbuai dengan ketamakan. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang kau rezekikan kepada aku. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Doa ni sangat baik untuk kita amalkan. Walaupun ada setengah pendapat kata doa ni sanadnya tidak kuat. Hadis ni riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Allahumma qanni'ni bima razaqtani.
Ya Allah, jadikanlah aku bersifat qanaah, merasa cukup, memadai dengan apa yang rizkan. Memadai ini bukan mana kita tak berusaha, kita cari. Tetapi tidaklah dalam jiwa kita tu terus dikuasai dengan ketamakan. Adalah di antara doa Nabi. Inilah doa yang, memanglah doa Nabi ni doa yang maksur, doa yang paling baik untuk kita amalkan. Kata Ibn Abbas, kembali kepada doa tadi, kata Ibn Abbas, antaranya doa itu berbunyi, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Kulla ghaibatin li bi khair. Dia ada sambungan sikit lagi tu. Apa maksud dia? Ya Allah, qanni'ni, jadilah aku bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang kau rezekikan, dalam harta benda ni. Yang pentingnya wabarikli, berilah keberkatan untuk aku padanya. Itu berkat yang penting. Kalau banyak tak berkat, rugi juga. Wakhluf alayya, dan gantikan untukku akan segala harta yang telah gaib, yang telah hilang. Hilang tu sama ada kita belanjakan, atau boleh jadi duit itu hilang. Minta Allah Ta'ala gantikan kita bi khair yang lebih baik. Ini doa yang paling baik. Ni kadang-kadang ada orang tu hilang motor, duit tercicir, hilang. Ingatlah Allah Ta'ala nak uji kita, dia bagi harta, dia boleh ambil kembali. Maka kita baca doa ni, Ya Allah, qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Apa-apa yang hilang tu, wa akhluf alayya, gantikan untuk aku setiap yang hilang itu dengan apa yang lebih baik. Ini doa yang sangat sesuai untuk kita amal. Sekalipun sanad ni dhaif lah katakanlah, tapi tak ada masalah untuk diamalkan. Sebab ini melibatkan doa, bukan melibatkan hukum hukum fiqh ataupun hukum halal haram. Dah ada penjelasan di bawah. Hadis ni dhaif, mauquf. Mungkin merujuk kepada kata-kata Ibn Abbas, wallahu alam lah, itu perlu kepada semakkan semula. Tapi ala kulli hal, kesimpulannya doa ni boleh diamalkan. Baik, kita lihat satu lagi hadis berhubung dengan bahaya sifat tamak pada harta. Sifat tamak pada harta. Cari harta tak salah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada ketamakan. Kita tak apa-apa lagi. Mungkin kalau kita berniaga lah, kita dapat untung 1 bulan berapa. Kita pun tak kira lah. Kalau sebulan macam ni, mungkin dalam masa 2 tahun, 3 tahun, oh aku jadi jutawan dah. Kita dah pasang angan-angan untuk jadi seorang jutawan. Kita tak tahu, boleh jadi sebelum sempat kita sampai cita-cita nak jadi jutawan, kita dah dipanggil oleh Malikul Maut untuk pergi ke alam barzakh. Baik, hadis yang kedua berbunyi madzibani ja'iani ursila fi ghanam. Hadis ini riwayat Bukhari, Tirmizi dalam sunannya daripada Ka'ab bin Malik. Madzibani ja'iani. Madzibani ja'iani. Mazibani, zibba, zal, hamzah. Zal, bukan zai, zal. Zal, hamzah, ba alif nun. Zibani. Az-zibu ni anjing serigala. Az-zibani. Ja'iani. Ursila, ja'i'a. Hamzah, lepas alif, hamzah. Okay, ursila. Okay, ursila satu lagi dah cukup dah. Lepas lam tu ada alif. Nabi kata bukanlah 2 ekor serigala yang dihantar. Ya, dalam Quran ni, dalam surah apa ada disebut perkataan serigala ni? Dalam surah Yusuf, kan? Bila adik-beradik Nabi Yusuf pergi bermain-main bawa Yusuf, bila balik mereka pulang bawa baju yang berdarah. Apa kata mereka? Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b. Adh-dhi'b. Tu buka surah Yusuf tu banyak perkataan adh-dhi'b, maknanya anjing serigala. Ayah dia bimbang, dia kata kalau aku biarkan Yusuf pergi, aku bimbang nanti lain akalahu dhib. Lalu mereka berkata, dia kata aku bimbang wa akhafu an yakulahu dhib. Aku bimbang, takut kalau dia dimakan oleh serigala. Mungkin kampung dia tu banyak anjing serigala. Serigala ni
anjing jugalah dia. Tapi anak-anak dia kata lain akalahu dzib. Jika dimakan oleh anjing serigala, kami kan ramai, kami boleh jagalah. Itu cerita anjing serigala. Baik, kembali kepada hadis tadi. Nabi kata mazibani ja'iani. Bukanlah 2 ekor anjing serigala yang lapar, yang mana dilepaskan anjing serigala ni, 2 ekor anjing serigala dilepaskan kepada seekor kambing. Ini faham elok-elok ni. Sebab hadis Nabi ni dia bahasa dia tak sama bahasa Melayu. Nabi kata bukanlah 2 ekor anjing serigala yang lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing, maknanya kambing tu akan jadi rezeki dia, makanan dia, lebih biafsadalah, lebih merosakkannya, berbanding kesungguhan seseorang hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidini. Berbanding dengan ketamakan, kesungguhan seseorang terhadap harta dan kemuliaan. Kemuliaan ini termasuk pangkat yang merosakkan agamanya. Okey, saya ulang balik. Nabi kata bukanlah 2 ekor anjing serigala yang dilepaskan kepada seekor kambing. Maknanya untuk serigala yang 2 ekor yang lapar dia makan kambing, lebih dikira merosakkannya. Boleh bayangkan kalau 2 ekor serigala dilepaskan dalam satu kandang, kandang tu ada seekor kambing. Habislah kambing tu mati, mematilah. Tapi apa lagi yang tinggal? Tinggal lagi mungkin tinggal tulangnya. Semua badan kambing tu dah dimakan oleh 2 ekor serigala yang lapar ni. Setara tu Nabi buat perbandingan. Tapi Nabi kata lebih merosakkan agama seseorang jika padanya ada 2 sifat. Sifat ni dibandingkan seperti serigala. Gapo dia sifat tu? Tamak pada harta, satu lagi tamak untuk mendapatkan asyaraf, kemuliaan. Itu nak kepada pangkat. Inilah penyakit yang berlaku sampai sekarang ni. Minta maaf cakap je, dalam kalangan setengah orang politik kita pun tak cakap siapa-siapa. Orang politik, sebab orang politik ni nak kepada asyaraf, nak kepada dapat jawatan. Itulah yang berebut. Sekaligus bila jawatan pun kira dapat harta lah. Tapi bukan semualah, setengah-setengah. Bukan semua. Jika ada hirs, ketamakan, maka boleh memberi kesan yang buruk kepada agama dalam diri dia. Lebih daripada anjing serigala yang makan kambing tadi. Kalau anjing serigala makan kambing, kita kata tinggal tulang je lah. Dia tak makan. Orang lain dia makan habis sebab dia lapar ni. Begitulah sifat tamak orang tu kepada harta dan pangkat, menyebabkan agama dalam diri dia punah rana habis. La haula wala quwata illa billah. Ni hadis riwayat Imam Tirmizi, sebagai suatu peringatan bagi kita semua, sebab kita nak ambil pengajaran daripada kisah Al-Walid Ibn Al-Mughirah dalam surah Al-Muddathir. Baik, kita lihat sikit syarah hadis ni. Kita nak faham tadabbur Quran ni, dia tak boleh lari daripada penjelasan dengan hadis-hadis, sebab Nabi SAW adalah sebaik-baik penghurai ataupun pentafsir bagi Quran. So bila kita nak faham ayat, kita refer kepada hadis-hadis Nabi ada kaitan dengan ayat tu. Dalam hadis ni Nabi membuat suatu masal. Masal ni maknanya perumpamaan, perbandingan, liwaddiha, untuk dia jelaskan mada al-fasad, sejauh mana kerosakan yang muncul, yang timbul, yang tuju, nataja yang tuju mana yang muncul, berlaku, yang akan didapati kesal daripada hirsil abdi, kesungguhan seseorang hamba untuk mendapatkan harta dan pangkat kemuliaan. Maka Nabi buat bandingnya seperti kambing yang dimakan oleh 2 ekor serigala yang lapar, habislah. Jadi serigala itu adalah bandingnya tentang 2 sifat yang buruk, sifat tamak kepada harta, tamak nak kepada pangkat. Manakala kambing itu adalah jiwa agama yang ada dalam diri seseorang tu, dia akan rosak, lebih teruk lagi berbanding dengan kambing yang dimakan oleh serigala. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada 2 sifat yang buruk ini. Sifat hirs mana kesungguhan, ketamakan untuk mendapatkannya. Harta tu tak salah, pangkat tu tak salah. Yang salah adalah apabila ada sifat ketamakan kerana kita meletakkan kepentingan dunia melebihi kepentingan akhirat. Sebab tu orang yang kita lihat dia mulia sebab dia Allah Ta'ala bagi rezeki dengan apa dia? Allahu Akbar. Kan ada dalam hadis yang Nabi pesan kepada Hakim bin Hizam. Nibat harta juga. Kalau orang tu dia tak ada sifat ketamakan, dia akan dapat berkat dan mulia pada
hartanya. Kita lihat satu lagi berhubung dengan tajuk ni. Seorang sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Siapa Hakim bin Hizam? Tadi kita bincang tentang Al-Walid ibn al-Mughirah. Hakim bin Hizam ni seorang sahabat. Dia masuk Islam agak terkemudian. Dia ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan dia masuk Islam ketika umur dia 47 tahun. Riwayat kedua mengatakan dia masuk Islam ketika umur 60 tahun. Dia ni adalah anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Hakim bin Hizam. Ada hadis dia. Kita tengok hadis dia ni. Kita tengok hadis dulu lah sebelum kita tengok sedikit bagi data dia. Kita tengok hadis dulu. Dia datang jumpa Nabi. Dia kata fasa'altuhu fa'atani. Fasa'altuhu fa'atani. Aku minta dengan Nabi, Nabi pun bagi. Nabi ni memang baik sungguh. Orang minta apa-apa dia bagi je. Hakim bin Hizam pula dia suka meminta. Mungkin dengan sebab dia ada masalah kekurangan harta benda. Fasa'altuhu Hakim hakaf dia minta ada alif. Maka rasa dah cukup dah. Fasa'altuhu fa'atani. Summa sa'altuhu fa'atani. Summa sa'altuhu fa'atani. Banyak kali dia minta, Nabi bagi. Minta bagi. Itu cerita Hakim bin Hizam. Akhirnya dah bila banyak kali minta, Nabi pun bagi nasihat kepada dia. Nabi kata tak jadi, macam tak jadi. Dia minta, akhirnya kena bagi nasihat. Dan nasihat Nabi ni sangat berbekas. Sehingga dia perik dah orang Kelantan kata. Tak saya minta dah. Ni perik. Dia ada. Perik ni maknanya rasa dah benar-benar insaf dah. Bukannya perik maknanya rasa sakit, perik sakit. Bahasa Kelantan ni perik ni maknanya aku dah tak nak dah. Dah benar-benar tak mahu dah. Katanya fasa'altu, aku minta kepada Nabi, mintalah apa-apa, Nabi pun bagi. Mungkin bagi duit ke, bagi makanan. Kita tengok hadis ni secara lengkapnya. Sebab ada nasihat Nabi kata, ya Hakim, inna hadzal mal, harta ni khadirun hulwah, yang bersifat kehijauan dan juga manis. Bukan matan ni, rasanya bukan matan ni. Ni yang cerita lain bila dia dah berjanji dengan Nabi. Bukan matan ni. Fasa'altuhu fa'atani thumma satu. Kemudian Nabi kata, inna hadzal mal khadirun hulwah. Harta ni adalah sesuatu yang indah, hijau dan manis rasanya. Baguslah pesanan Nabi itu, maknanya Nabi pesan supaya dia tidak lagi terus meminta. Baik, sa'altu fa'atani, thumma sa'altu fa'atani, thumma sa'altu fa'atani. Tak jumpa ya. Tak apa dah type ni, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Dalam Sahih Bukhari hadis itu 6441. Inna hadzal mal khadiratun hulwah. Harta-harta ni, perbincangan kita hari ni tentang bab harta ya, sebab dia ada kaitan dengan cerita Al-Walid al-Mughirah yang disebut dalam Quran. Allah Ta'ala bagi kepadanya wa mahattu lahu tamhida, harta yang sangat banyak. Kadang-kadang ada orang yang Allah Ta'ala bagi harta dengan mudah. Harta pusaka contohnya, harta sebab menang cabutan bertuah, harta menang peraduan, macam-macam rezeki ya. Baik, rasa dah jumpa dah kasih ni. Inna hadzal mal, dah jumpa dah. Inna hadzal mal hulwatun khadirah. Tengok dia punya matan secara lengkapnya daripada Hakim bin Hizam. Ya betul dah tadi ya. Abu Sa'id tu. Kita lihat syarah hadis ni. Kata Hakim bin Hizam, aku meminta kepada Nabi SAW, lalu fa'atani, diberi kepada aku, thumma sa'altu, kemudian minta lagi, fa'atani, kali ketiga, thumma sa'altu, minta lagi, aku minta, dia bagi lagi. Setelah 3 kali minta, akhirnya Nabi kata, ya Hakim, Hakim bin Hizam, inna hadzal ma, harta ni sesuatu yang bersifat khadirah, kehijauan. Apa kehijauan? Harta benda ni sesuatu yang indah dipandang mata.
Dia tempat kalau kita pergi kawasan taman bunga yang menghijau, sukanya tengok pokok-pokok menghijau, rupuk yang bersih, menyejukkan pandangan mata. Itu khadirah. Itulah harta. Hulwah ni hulwun, manis. Kenapa Nabi sebut manis? Manis ni sesuatu yang bila kita makan, sedapnya keknya. Lebih-lebih kalau kek yang mahal macam apa ya? Secret recipe apa? Secret recipe rahsia. Keknya mahal tapi tak apalah, mahal sedap. Itulah harta, Nabi kata. Yang indah dipandang mata, yang manis bila dirasa dengan lidah. Bila tek dengan lidah, kalau kita kata tek terang dengan lidah, sedapnya rasa, secukup rasa. Faman akhadahu, Nabi pesan kepada hakim, sesiapa yang mengambil harta itu dengan bisakhawati nafsin, dengan jiwa yang tidak tamak. Sakhawah ni mana tak ada ketamakan. Okey, dia ambil, alhamdulillah, syukur. Tapi tak ada pula tamak, kalau aku boleh lagi, nak lagi. Nescaya tanpa ada sifat tamak, burika lahu fi, diberkati. Ini kita nak. Yang pentingnya kita dapat rezeki, rezeki itu berkat. Diberkati maknanya banyak kebaikan padanya. Dan kita merasa cukup dengannya. Tetapi waman akhadahu, Nabi pesan kepada hakim, sebenarnya bukan hakim saja, hadis ini untuk kita juga, nasihat Nabi ini untuk kita juga. Nabi kata, sesiapa yang mengambil harta tu bi isyrafi nafsi, dengan jiwa yang rasa memang tak pernah kenyang lah. Sentiasa mencari peluang, kalau ada nak lagi, nak lagi. Mana sentiasa ada sifat kesungguhan dan tamak. Maka lam yubarak lahu fi, tak ada berkat padanya. La haula wala quwata illa billah. Tak ada berkat, ruginya. Tak ada berkat. Bandingannya Nabi kata, kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Seperti orang yang makan dan tak kenyang-kenyang. Macam mana ni? Orang lain makan satu pinggan dah kenyang. Dia makan tambah lagi. 4 pinggan, 3 pinggan. Tak kenyang-kenyang lagi. Hai, macam mana? Perumpamaan Nabi kata, bagi orang yang makan tapi tak kenyang. Kemudian Nabi pesan, Nabi kata, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya orang yang memberi sedekah, itu lebih baik daripada orang yang terima sedekah. Kita ini nak jadi penerima ke pemberi? Pemberi lebih baik daripada penerima. Kemudian, Nabi kata, kemudian Kak Hakim kata, ya Rasulullah, bila dia terkesan dengan nasihat ni benar-benar memberi bekas kepada jiwanya. Dia kata, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haq la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Dia kata, demi Allah, dia bersumpah, demi Allah yang telah mengutuskan engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak akan lagi meminta, mencari-cari. La arzak ni mana tak minta, tak cari dengan siapa-siapa lepas ni. Tak akan pergi minta dah. Cukup dengan sekat hari ni je aku minta denganmu, sehinggalah aku meninggalkan dunia, sehingga aku mati ni. Ufariqad dunia ni hatta amut, sehingga aku mati. Pada zaman Abu Bakar, satu ketika Abu Bakar panggil hakim ni untuk diberi kepadanya pemberian. Sebab dia mungkin dia di antara asnaf yang berhak terima zakat. Abu Bakar panggil. Kita ni tak nanti panggil, kena isi borang, minta nah. Dulu orang dulu bila susah, penguasa atas kenal mana orang miskin. Kenal, bila kenal orang miskin tu dipanggil. Bukan orang miskin tu isi borang untuk pergi jumpa khalifah, tak. Khalifah ataupun pegawai atasan kenal siapa yang miskin, panggil hakim ni ilal ata' untuk beri pemberian ni. Lalu fayaqba, hakim enggan untuk menerimanya, tak sel terima. Orang Gano kata tak embuh. Orang nak bagi percuma, tak embuh juga. Dah tak embuh tak apa. Tapi rugilah kita kata. Tak, hakim kata dia dah berjanji dengan Nabi, dia kata dia tak akan ambil lagi. Bukan dia, ini bukan Abu Bakar, bukan dia minta, Abu Bakar nak bagi sebab ada hak dia dalam mungkin harta ghanimah ke, harta zakat ke, wallahu alam lah. Kemudian tiba zaman Saidina Umar, Umar jadi khalifah. Sebab umur dia panjangnya. Hakim ni dia meninggal umur dia 120. Tak apa, kita tengok lepas ni sedikit bagi data dia. Cepatnya masa dah 734 dah. Kemudian pada zaman Khalifah Umar pula, Saidina Umar panggil dia pun serupa juga. Fa'aba an yakbala minhu, dia enggan, dia tak nak terima. Sebab apa? Sebab dia nak pegang janji dengan Nabi dulu. Dia kata, aku pernah berjanji dengan Nabi. Akhirnya Umar kata macam inilah, inni ushidukum, aku nak buat persaksian, wahai semua kaum muslimin, tentang hakim ni, supaya kamu semua dengar. Bukan aku tak nak beri kepada dia. Aku dah dah hak dia. Dia ni orang miskin, dia berhak terima pemberian ini, tapi dia tak nak terima. Kata Umar, anni a'ridu alaihi haqqahu, aku dah nak hulurkan kepadanya hak dia daripada harta al-fa'i.
Al-Fa'i ni harta yang macam harta ghanimah jugalah, cuma tak berlaku peperangan. Harta Al-Fa'i ni kalau kita belajar dalam salah satu masadir iktisad, sumber ekonomi bagi negara Islam ialah Al-Fa'i. Itu boleh baca dalam surah Al-Hasyr tentang kisah Nabi ambil harta Al-Fa'i dalam perkampungan Bani Yahudi Bani Nadir. Jadi fayaqba, dia enggan. Hakim tak mahu ambil, maka tidaklah hakim mengambil, meminta jauh sekali daripada mana manusia selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia sendiri mati. Dia mati ketika umurnya 120. Kita lihat sedikit bagi data dia dalam Wikipedia. Hakim bin Hizam, tu cerita Hakim. Dia ni adalah anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Ada pendapat kata dia masuk Islam ketika umur 60 tahun. Dia meninggal umur dia 120 tahun. Ish, lama hidup. Bayangkan. Di zaman jahiliah dia hidup selama 60 tahun, dia hidup dalam Islam selama 60 tahun. Baik. Dia lahir Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, tu nama lengkap dia. Dia lahir tahun 65 sebelum hijrah Nabi. Dan dia meninggal tahun 54 selepas hijrah. Kira sendirilah. Tahun 65, tahun 54. Dia ni adalah anak saudara. Tu Ibnu Akhi, anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Kita sekali-sekala kita belajar tadabbur Quran ni, kita kena kenal juga individu orang-orang yang hidup di sekeliling Nabi ni, antaranya sahabat-sahabat Nabi. Kadang-kadang kita baca hadis sebut Hakim bin Hizam. Tak terbayang kita Hakim ni bila masuk Islam, berapa umur dia, mati bila. Apa kena tahu jugalah. Dia ni adalah anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Lahirnya di Mekah. Dia pernah menyaksikan peperangan Al-Fijar ke Al-Fajar. Peperangan ni berlaku sebelum itulah. Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi lagi. Dia pernah berniaga di beberapa pasal yang lain. Baik, kita lihat dia punya kematian dia bila. Dia mati bila. Umur dia panjang, kita tengok. Umur dia panjang. Dikatakan kila dia hidup lebih kurang 120 tahun. Mi'ah Ishruna sanah. Lama betul. 120 tahun nak cari zaman kita sekarang ni tak jarang orang umur 120 tahun. Wa kana min sadat Quraisy fil jahiliyah. Adalah dia di antara pemuka-pemuka atau orang-orang barisan pemimpin Quraisy, orang-orang yang memang kita kata orang yang bangsawan ataupun orang yang elit. Sadat ni orang golongan elit, golongan elit. Dia ni seorang yang juga ahli perniagaan. Bila dia masuk Islam, aslama yauma fathi Makkah. Dia masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah tu tahun 8 Hijrah. Masuk Islam tahun 8 Hijrah. Bila kita klik pada Fathu Mekah tu dia ada nota tambahan pula. Fathu Mekah. Itu semasa pembukaan kota Mekah. Warna biru ke mak? Jadi dia masuk Islam tu terkemudian. Tak apalah terkemudian, tapi umur dia panjang. Tapi yang kita tertarik di sini adalah sifat kezuhudan dia terhadap harta sehingga apabila Khalifah Abu Bakar nak bagi kepada dia percuma, dia tak nak. Kita ni kalau nak bagi kita memang kita nak lah. Rebut kita ni kalau ditakdirkan di kampung kita di masjid ada seorang jutawan datang. Pagi esok sesiapa orang miskin di kampung ni datang, ada seorang jutawan nak bagi setiap orang RM1,000. Saya rasa yang tak miskin pun datang juga. Entah saya pun pergi juga. Tak tahulah, na'udzubillah min zalik. Orang kaya tu kata, setiap orang yang ada di kampung ni aku nak bagi RM1,000. Penuh masjid bagi tu. Sebab apa? Sebab masing-masing teringin diberi duit yang disebut itulah. Baik, Nabi nak didik kita supaya kita ni jangan tamak dengan harta. Akhir sekali kita nak tengok hadis ni. Dah 7.40 dah. Saya ada soalan teka-teki sebenarnya pagi ni. Tapi kita nak habiskan dengan hadis ni. Cerita Al-Walid bin Al-Mughirah tak habis lagi tu. Ini baru satu babak baru. Baru satu episod menyusul episod yang berikutnya tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Hadis ni berbunyi, "Lau kana li mislu Uhudin zahaban." Ini masih tajuk tentang harta lagi. Kita nak tengok, Allahu Akbar, sifat Nabi yang sangat-sangat zuhud dengan harta benda. Nabi kata, kalaulah bagi aku ada mislu Uhudin, lau kana li mislu Uhudin zahaban.
Uhudin ha, Uhudin zahaban. Okey, cukup dah. Kalau para jemaah boleh fokus kepada skrin komputer ataupun laptop masing-masing, mungkin boleh tengok dengan jelas hadis ni. Khususnya sahabat-sahabat kita ramai di kalangan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang follow bersama dengan tadabbur ni. Kita sama-sama merenungi hadis ni. Hadis yang sahih riwayat Bukhari, nombornya 6445. Dia banyak tempat dia ada yang sini dalam Kitabur Riqad 6445, mungkin dia tajuk lainnya. Baik, hadis ni bermaksud, kalaulah bagi aku Nabi kata seumpama bukit Uhud emas. Kalaulah aku ada emas sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar. Sesiapa yang pernah ke Madinah tengok bukit Uhud, nanti kita boleh cari sendiri gambar bukit Uhud Madinah. Nabi kata kalaulah lau. Jangan pula kita kata, adakah Nabi memiliki emas sebesar bukit Uhud? Ini lau, Nabi kata lau. Lau ni siapa-siapa boleh cakap lau. Kita tengok orang pakai Mercedes. Contoh. Saya tak ada lah Mercedes. Kita kata, kalau aku ada duit 1 juta Riyal, aku boleh beli kereta Merc. Lau ni siapa-siapa boleh cakap. Nabi kata, lau kana li, kalaulah bagi aku ada emas sebesar bukit Uhud, ma yasurruni alla yamurra alayya thalathun wa indi minhu syai' illa syai'un ursiduhu lidainin. Aku merasa tidak senang kalaulah berlalu kepada aku 3 hari, sedangkan masih aku simpan sesuatu daripadanya. Apa maksudnya? Nabi kata, kalau aku ada emas sebesar bukit Uhud, aku tak senang duduk simpan. Paling lama pun 3 hari, aku akan sedekahkan semuanya. Subhanallah. Nabi kata nak sedekahkan semuanya. Aku rasa tak senang kalau aku masih simpan emas tadi, syai', ada sikit lagi. Kecuali Nabi kata ada sikit je. Nabi kata aku simpan untuk bayar hutang aku. Illa syai'un ursiduhu. Ursidu ni aku duduk tengok-tengok. Gapa lagi hutang aku yang aku berhutang. Sebab Nabi tak mahu masih ada hutang. Mana Nabi nak didik kita, kalau kita ada harta, segerakan bayar hutang. Saya nak ingatkan kepada para jemaah, kepada saya sendiri, kalau kita ada rezeki yang lebih, segerakan selesai hutang-hutang yang ada. Jangan pula dengan sebab dapat rezeki lebih, hutang yang ada kita tambah lagi dengan hutang yang lain. Ini salah dengan petunjuk sunnah Nabi. Nabi ajar kepada kita, kalaulah dia kata dia ada emas sebesar bukit Uhud, dia tak akan simpan lebih pada 3 hari, kecuali emas itu dia sedekahkan, ataupun sebahagian daripada emas itu digunakan untuk bayar hutang kalau berhutang. Jadi pengajaran daripada hadis ni, kalaulah kita dapat, adalah kawan-kawan saya yang dah pencing, cerita dapat duit hadiah sebab perkhidmatan dalam perkhidmatan awam ni, duit hadiah perkhidmatan banyaklah yang GPA bagi pada dia. Saya kata lebih baik duit itu digunakan untuk selesaikan hutang yang ada. Tak usah duk fikir nak tukar kereta baru ke apalah. Selesai hutang dulu kalau ada hutang. Hutang kita, hutang rumah mungkin belum selesai lagi, hutang kereta. Ni hutang kereta belum selesai lagi, kita tambah lagi hutang yang lain. Kita trade in, ambil kereta lain. Itu sebenarnya tidak baik sebenarnya. Sebab kita nak selesaikan hutang secepat mungkin. Baik, kita lihat sedikit syarah hadis ni sikit lah. Sebab kita nak pergi soalan teka-teki. Harta adalah satu. Dalam harta ni, bawah lagi. Bila Nabi SAW memberi gambaran tentang Jabal Uhud. Jabal Uhud ni bukit Uhud yang kalau harta emas itu sebesar bukit Uhud yang dia miliki. Tengok bawah tu. Annahu la yuhibbu an yakuna fi milkihi mithlu Jabalin Uhud zahaban. Nabi tak suka kalau masih ada dalam pemilikan dia. Dia masih memiliki emas sebesar bukit Uhud, yang mana emas tu masih ada di sisinya lebih daripada 3 hari. Duk simpan 3 hari. Lama lah. 3 hari tu kira lama. Macam mana dengan orang yang hartanya sangat banyak, duk simpan dalam account bank tu bank ni banyak. Kecuali Nabi kata dia akan ambil beberapa dinar daripadanya untuk dia selesaikan hutangnya kalau dia ada berhutang. Ini satu pengajaran yang baik. Baik, akhir sekali. Akhir kita nak stop sini sebab masa kita dah lewat dah ni. Ini soalan teka-teki ya. Kalau ada sesiapa boleh jawab, silakan. Soalan teka-teki.
pada suatu hari, Nabi SAW melihat sesuatu, dibawa di depannya sesuatu. Lalu dia kata mustarihun mustarahun. Semoga berehatlah dia dan direhatkannya. Jadi soalannya, apakah yang Nabi lihat sehingga dia berkata berehatlah dan direhatkan ia? Siapa boleh jawab? Apa yang Nabi lihat? Nabi lihat unta ke? Nabi lihat kafilah perniagaan ke? Nabi kata mustarihun mustarahun. Ada sesiapa nak jumpa jawab? Apa yang Nabi lihat sehingga dia berkata begitu? Mustarih maknanya semoga berehatlah dia. Tak ada jawapan ya? Cuba Ustaz jenazah kot. Betul Puan Rabiah, betul. Alhamdulillah Puan Rabiah betul. Melihat jenazah. Kita semua ni adalah bakal jenazah. Kita semua ni akan mati, akan jadi bakal jenazah. Baik, Ustaz Rashida ada lagi. Baik, taib matan hadis tu mustarihun mustarahun. Mustarihun mustarahun. Rikas je. Mustarih mustarah. Nabi SAW matannya dah jumpa dah. Suatu hari marra alaihi, telah melaluinya ataupun melintasi di depannya satu jenazah. Ada orang bawa satu jenazah untuk dikebumikan di tanah perkuburan. Bila Nabi tengok jenazah tu, Nabi kata mustarihun tapi tak tahulah siapa yang jenazah siapa ni, tak tahu, tak disebut. Nabi kata mustarih mustarah. Maknanya rehatlah dia. Apa dia rehat dia? Mustarah, maka berehat pula lah yang lain. Lalu para sahabat kata, ya Rasulullah, mal mustarih? Apa maksud berehatlah dia? Berehat macam mana? Nabi pun jawab, kalau yang mati itu, yang meninggal tu al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, maka yastarih, dia akan berehat daripada segala kepenatan dunia dan segala perkara yang menyakitkan hidup di dunia. Memang hidup kita ni letih. Kita bekerja sehari-hari, kita beramal, semuanya meletihkan, tapi sabarlah. Sabar, di sisi Allah ada pahala. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz tak letih ke setiap hari ada kuliah tadabbur? Saya rasa orang lain lagi letih. Kawan saya, sahabat saya, Dr. Abdul Basit, dia pagi ada kuliah tafsir, malam kuliah maghrib lagi. Banyak lagi. Saya pagi je. Kita kata tak apalah, kita guna sedikit peluang ni sebelum buka sekolah. Baik, dalam hadis ni Nabi kata seorang hamba yang beriman yastarih, dia berehat. Bila dia dah meninggal, dia berehat daripada segala kepenatan dunia. Dia tak ada letih, tak fikir nak cari pitih, nak gapo dah, berehat. Tetapi sebaliknya, wal amdul fajir, Nabi kata seorang hamba yang berdosa, fajir ni yang jahat, berdosa, hidup atas dunia, menyusahkan orang, maka yastarih minhu, akan berehatlah daripada kejahatannya oleh segala hamba-hamba Allah yang lain. Negeri pun relax. Maksud negeri tu kawasan perkampungan dia pun rasa damai sebab orang yang jahat tu dah tak ada, penjenayah tu dah mati. Bahkan pokok-pokok dan segala binatang pun rasa tenang, lega. Fajir ni orang yang buat jahat dan menyusahkan orang lain. Kalaulah ada seorang penjenayah yang mati, kita pun lega. Mati dah sang penjenayah, kuranglah sikit jenayah di tempat kita sebab dia dah mati dah, contohnya. Itu fajir, itu maksud Nabi mustarah minhu. Kalau mustarih tu orang beriman yang bila dia mati dia tak fikir dah nak buat apa-apa amanah sebab dia dah meninggal dunia. Jadi itulah jawapan bagi soalan tadi. Jadi tahniah kepada yang boleh menjawab dengan baik tadi. Mustarih ni kata-kata yang Nabi sebut bila dia melihat jenazah. Ada satu jenazah yang melintas di depannya. Wallahu alam. Saya buka untuk soalan jika ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya cikgu. Biarlah saya soalan yang pertama, biarlah saya nak bagi sikit ni. Soal hutang piutang ni tersentuh saya sebab tahun depan saya nak berpencen. Maka Ustaz kata Al-Fadhil sahabatku Ustaz menyatakan bahawa kalau kita berdapat duit tu selesaikanlah hutang piutang. Alhamdulillah, syukur. Saya menyambut baik. Persoalannya yang pertama, katakanlah 10 tahun yang lalu saya berhutang. Saya berhutang bertujuan saya bagi kepada sahabat saya yang minta tolong saya berhutang.
Maka akhirnya hutang itu tidak dapat diselesaikan lah. Tapi itu menjadi tanggungjawab siapa, Ustaz? Terima kasih. Macam mana cikgu berhutang sebab nak bagi macam mana tadi? Tolong berhutang kepada sahabat saya. Oh, kita bagi pinjam ke dia sebab dia nak berhutang dengan yang lain, gitu. Sahabat saya yang memerlukan duit, dia nak berhutang dengan saya, tapi saya tak ada duit, saya berhutang dengan orang lain. Dan saya bagi kepada sahabat saya. Cikgu berhutang untuk tolong dia. Tolong dia. Jadi itu menjadi tanggungjawab siapa sebab hutang itu tidak dapat dijelaskan sehingga kini. Faham. Okey, terima kasih Ustaz. Soalan saya jadi kepayah sikit Ustaz. Sebab soalan sahabat. Hutang atas hutang, betul. Hutang atas hutang. Kita berhutang sebab nak tolong orang yang nak berhutang dengan kita. Dia macam ni, dalam bab kita nak tolong orang yang susah, dia sebenarnya tidaklah sampai perlu berhutang. Sebab ini dipanggil adanya dua bebanan atas bebanan yang pertama. Kita boleh tolong orang setakat yang kita mampu untuk tolong. Macam dalam banyak kes yang berlaku, termasuk dalam hadis Hakim bin Hizam, Nabi dah tolong Hakim, tapi tak ada panduan daripada Nabi. Nabi kata sesiapa yang tak boleh tolong kawan kamu, pergilah berhutang dengan sesiapa supaya dengan hutang tadi kamu dapat bantu tolong dia. Dari segi panduannya tidak begitu. Tapi tak apalah sebab benda ni dah berlaku 10 tahun lepas kan. Cikgu beritahu dah 10 tahun lepas. Jadi sekarang ni tanggungjawab siapa? Tanggungjawab adalah pihak pertama yang nak berhutang tadi. Sebab kita tak akan berhutang kecuali puncanya kerana dia nak berhutang dengan kita. Sebab kita tak sampai hati. Dia minta, kita nak tolong tak boleh. Maka kita pun terpaksa berhutang. Mungkin ada setengah tu sampai dia terpaksa jual tanah. Jual tanah nak tolong untuk macam tadilah. Mungkin kawan dia nak mulakan perniagaan, perlukan modal. Dia jual tanah, beri pinjam kepada saing dia. Tapi mungkin ada syarat sebagainya lah. Jadi tanggungjawab asal adalah tanggungjawab kepada orang yang pertama. Untuk dia lunaskan hutang tu. Bila dia boleh bayar hutang kita, barulah kita boleh guna duit yang dia bayar tu untuk kita. Tapi kalau cikgu ada duit yang lebih untuk selesaikan hutang tu, cikgu selesaikan dulu. Itu lebih baik. Dah terlepas dari zimmah kita. Ya, InsyaAllah kita ada duit tahun depan kita selesailah. Ya. Maknanya yang memang kalau ikut hak asalnya memang tanggungjawab dia lah. Sebab punca kita berhutang kerana dia. Sebab dia nak berhutang dengan kita. Tapi seandainya kita ada rezeki yang lebih, kita boleh settle hutang kita tu, itu Alhamdulillah. Soal kawan kita tu, kita tengok keadaan. Kalau dia ada rezeki yang lebih, dia boleh bagi, maka kita minta dia segerakan supaya selamat untuk dia dunia akhirat. Tapi jika dilihat dia masih belum mampu untuk membayarnya, kita bagi lagi sedikit tempoh dan kita ingatkan kepada dia hutang ni sesuatu yang sangat besar kesannya di akhirat. Kerana Nabi kata nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga diselesaikan. Maksudnya kalau dia mati, ruh dia tak diangkat ke langit kerana belum settle hutang dia besarnya. Sehingga Nabi kata orang mati syahid sekalipun diampunkan dosanya semuanya kecuali hutang. Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Orang mati syahid pun diampunkan dosanya, satu saja tak diampunkan kecuali hutangnya. Tetapi kalau dia ada masalah, tak apa, kita bagi tempoh sedikit. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika yang berhutang tu ada kesusahan, bagilah sedikit tempoh sehingga dia rasa senang sedikit. Wallahualam. Terima kasih kepada cikgu. Cikgu ni jiran saya paling dekat. Tiap-tiap hari nak ke surau melalui depan rumah cikgu. Baik, silakan kalau lagi. Sepatutnya orang tu kena bayar sikit-sikit. Setuju. Saya setuju dengan ada seorang jemaah kita kata sepatutnya orang berhutang tu dia kena bayar sikit-sikit. Jangan dia nak tunggu banyak baru bayar sekaligus. Sikit-sikit lama-lama habis lah. Baik, itu sahaja untuk perkongsian kita hari ini. Rasa dah tak ada dah soalan lain. InsyaAllah kita sambung esok dengan sambungan kisah Al-Walid ibn al-Mughirah ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keduaan